Pada ayat kedua suratul Hujurat, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan salah satu hak yang dimiliki Nabi terhadap kita alaihi salatu wassalam. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Mereka-mereka yang mengaku telah beriman, jangan meninggikan suara kamu di atas suara Nabi SAW. Wala tajharu lahu bil qaul. Dan jangan kamu panggil beliau dengan suara atau nada kerasmu dengan tinggi suara kamu. Kajahri ba'dikum li ba'din. Sama seperti kamu semua memanggil antara satu sama lain. Antahbata a'malukum. Maka semua perbuatan baikmu akan dirampas hilang, tidak akan dikira. Wa antum la tash'urun. Dan kamu tidak akan sedar pun. Okey, mari kita fahami sikit konteks ayat ini. Okey, anda mempunyai beberapa orang yang telah menjadi Muslim. Dan mereka adalah orang Badui. Dan mereka tidak benar-benar beradab dalam cara kehidupan kota, apatah lagi etika Islam. Mereka agak mengenali Nabi SAW adalah seorang Rasul. Tapi idea untuk menghormati beliau dan menunjukkan rasa hormat yang sewajarnya, mereka tidak benar-benar berbudaya dengan itu. Oleh itu mereka datang ke rumahnya dan rumahnya sangat kecil. Dan mereka mengetuk pintu dan mereka kata, Ya Muhammad, ukhruj alaina. Muhammad, keluar. Kami nak tanya beberapa soalan. Sekarang masalahnya, Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak pernah memanggil Nabi SAW Ya Muhammad. Allah Subhanahu wa taala sendiri sangat menghormati Rasulullah SAW. Dia Subhanahu wa taala memanggil beliau Ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal rasul. Dan walaupun nama Muhammad muncul, dia Subhanahu wa taala berkata Muhammadun Rasulullah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kamu nampak tak? Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Kan nampak tak? Apabila perkataan Muhammad disebutkan, Rasul disebutkan. Muhammad disebutkan, Rasul disebutkan. Dan satu-satunya masa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut perkataan Rasul, tajuknya dengan kata Muhammad adalah surah Muhammad, di mana Allah Subhanahu wa taala mengetengahkan nama itu sendiri. Wallazina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim. Dan ada alasan lain untuk itu mengapa menyebut namanya secara khusus tanpa Rasul. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil Rasulnya. Kamu tahu dia memanggil Ya Adam. Iskun anta wa zawjukal jannah. Ya Daud. Dia memanggil Daud alaihissalam. Apabila anda mengatakan ya dalam bahasa Arab, anda sedang memanggil seseorang. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulam. Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ya Musa, innani anallah, la ilaha illa ana. Setiap Nabi, ya. Ketika datang ke Rasul SAW, tidak ada Ya Muhammad, tidak ada Ya Ahmad. Ada Ya Ayyuhan Nabi, Ya Ayyuhan Rasul. Okey, sekarang kamu boleh bayangkan, orang Badui ini datang. Dan mereka mengetuk pintu dan mereka berkata, Ya Muhammad, ukhruj alaina. Allah Subhanahu wa taala sangat tersinggung dengan idea ini. Sehingga dia Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk sekolahkan orang Islam tentang etika. Nombor 1, jangan sekali-kali meninggikan suara kamu di atas suara Nabi SAW. Dengan kata lain, kamu harus ingat bagaimana Nabi SAW biasa bercakap. Oleh itu, apabila kamu bercakap dengannya SAW, kamu jangan sesekali tinggikan nada suara kamu lebih dari suaranya SAW. Okey, sekarang kita akan membincangkan aplikasi contemporary untuk zaman ini tentang benda ini sekejap lagi. Tapi saya mahu pergi dulu ke bahagian kedua terlebih dahulu. Wala tajharu lahu bil qaul. Kamu jangan memanggilnya seperti kamu saling memanggil antara satu sama lain. Hey bro, hey Muhammad, hey Numan, datang sini sekejap. Jangan anda memanggilnya SAW seperti itu. Kerana jika kamu melakukannya juga, antahbata a'malukum. Semua perbuatan amal baik kamu disita, mereka dibawa pergi, mereka dikalikan dengan sifar, zero. Aku tidak peduli jika kamu berada di Badar. Aku tidak peduli jika kamu berada di Uhud. Aku tidak peduli jika kamu adalah salah satu sahabat terbaik yang pernah ada. Itu semua tak penting. Semua pengorbanan kamu tidak penting. Ini adalah tentang sahabat yang sedang dibincangkan. Jika kamu meninggikan suara kamu kepada Nabi SAW dan kamu memanggilnya seperti kamu memanggil orang lain, tidak akan ada satu pun perbuatan amal baik kamu dikira. Dan kamu bahkan tidak akan menyedarinya. Wa antum la tash'urun.
Kamu boleh buat haj seberapa banyak yang kamu mahu. Kamu boleh melakukan umrah seberapa banyak pun. Kamu boleh membaca Al-Quran seberapa banyak pun. Menghormati Rasulullah SAW adalah bahagian yang sangat asas dalam agama kita. Jika anda tidak memberikannya, Islam anda tidak dikira. Ini bukan perkara kecil dalam Islam. Ini adalah salah satu perihal besar dalam Islam. Okey, sekarang apakah maksudnya untuk tidak menaikkan, meninggikan suara kita pada zaman kita ini? Jelas pada masa mereka, pada masa sahabah, itu dapat difahami. Tetapi bagaimana dengan zaman kita? Bagaimana kita tidak mengangkat atau meninggikan suara kita di atas suara Nabi SAW? Okey, saya akan memberikan contoh yang praktikal. Anda sedang membincangkan sesuatu dengan satu brother atau sister dan mereka menyebut sebuah hadis. Sekarang mungkin orang ini tidak berkelayakan untuk memetik hadis, tapi mereka melakukannya juga. Mereka mengatakan Bukhari mengatakan ini. Ada hadis di Bukhari, ada hadis dalam Muslim, ada hadis di Ibnu Majah atau Abu Daud. Beberapa buku hadis, mereka memetik sesuatu dari Nabi SAW. Sekarang ni mungkin anda dan dia adalah pelajar college dan anda berdua tidak berkelayakan untuk benar-benar membincangkan tentang kesahihan sesebuah hadis. Anda bukan muhadithin. Tetapi kerana anda pernah mendengar, ada kemungkinan bahawa apa yang dikatakan lelaki ini sebenarnya adalah dari Nabi SAW. Dan walaupun dia menggunakannya dalam konteks yang tidak betul, dia menyalahgunakan hadis, sehingga anda tahu dengan lebih tentangnya, turunkan pendapat anda dan katakan, saya tidak dapat mengatakan apa-apa. Anda baru saja mengatakan tentang hadis. Saya akan mengkajinya lebih mendalam. Saya akan carinya. Tapi sehingga itu, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Saya akan mundur, saya akan tarik diri dengan perbincangan ini. Dengan kata lain, anda tidak boleh berbahas atau berdebat. Oh ya ke hadis ini? Baiklah, habis hadis itu, macam mana dengan hadis itu pula? Anda tahu mengenai hadis ini tak? Bagaimana dengan hadis itu? Tak, jangan. Ini bukan pertandingan. Anda lepaskan saja perbincangan. Berhenti. Hanya kerana Rasulullah SAW. Lepaskan saja, jangan katakan apa-apa. Anda tahu? Okey, satu ketika itu saya sedang solat. Dengan anda tahu cara yang tertentu dan seorang berada ini di sebelah saya benar-benar marah ketika saya sedang solat. Setelah saya selesai solat, saya berkata, Assalamualaikum. Dia berkata, kita tidak seharusnya mengatakan salam setelah solat. Ini menentang sunnah. Dan saya seperti, baiklah, minta maaf. Dan dia berkata, kamu solat dengan tidak betul. Tangan kamu berada di tempat yang salah. Ia sepatutnya berada di sini kerana ada hadis. Okey, sekarang saya telah mempelajari hadis itu dan saya tahu apa maksudnya. Tapi anda tahu apa yang saya katakan kepadanya? Yelah, betul lah, anda betul. Saya minta maaf, itu saja. Saya melepaskannya. Kenapa? Kerana saya tidak mahu mengubahkan hadis menjadi satu hujah atau untuk berdebat. Saya terlalu mencintai Rasul saya SAW. Agar kata-katanya dapat digunakan untuk hanya menaikkan semangat kebanggaan saya saja. Atau orang lain. Atau untuk terlibat dalam perbahasan. Saya fikir ia tidak betul. Rasanya memang tidak betul. Tak rasa betul pun. Rasa tak sedap hati. Oleh itu jangan sampai meninggikan suara. Jangan membiarkan kata-kata Nabi SAW menjadi sebahagian daripada perbahasan dan hujah-hujah yang buruk. Meneliti adalah masalah yang berasingan. Mengkritik pada tahap ilmiah adalah isu yang berasingan. Sebilangan besar daripada kita bukan ulama'. Sebilangan besar daripada kita bukan dari kalangan orang kaji selidik. Oleh itu, apabila anda hanya mendengar kata-kata Nabi SAW, kerana menghormati itu, teruskanlah tarik diri. Mundur ke belakang. Lepaskan pendapat kamu sehingga kamu mendapat maklumat yang lebih baik. Kadang-kadang ada ahadith. Anda membacanya dalam terjemahan dan anda berkata, bagaimana itu masuk akal? Kenapa beliau mengatakan itu? Mengapa beliau melakukan itu? Belajarlah merendahkan diri. Kita sedang bercakap mengenai Rasulullah SAW ini. Sekiranya beliau melakukannya, pasti ada sebabnya. Dan jika beliau melakukannya, tidak ada perbuatan yang lebih baik daripada apa yang beliau lakukan. Tidak ada tingkah laku yang lebih masuk akal daripada tingkah laku beliau SAW. Inilah yang kami percaya mengenai Rasulullah SAW kami. Beliau tidak disubjek oleh apa-apa kritikan pun, apatah lagi kritikan kamu dan saya. Turunkanlah pendapat anda apabila berhadapan dengan tindakan dan ucapan Nabi SAW. Rendahkan diri, rendahkan hati. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita orang-orang yang benar-benar menghormati Rasulullah SAW. Dan dengan berbuat demikian, semua perbuatan amal kita dilindungi. Subhanallah.